Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Para pendengar Misteri Jam 12, bertemankan saya Casey pada tengah malam ini. Kisah yang ingin saya ketengahkan adalah satu pengalaman peristiwa yang berlaku di sebuah sekolah di seberang tambak. Sebuah sekolah yang menempatkan juga para pelajar untuk menetap di asrama-asrama. Yang ini terjadi pada hari Khamis malam Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat. Apabila para pelajar sebenarnya mereka berada dalam bilik masing-masing, dah pun nak masuk tidur sekitar jam 9 lebih malam. Fitri, nama pendengar yang berkongsi pengalaman ini. Di belakang sekolah kami, Casey, sedang berlakunya satu kerja menebang pokok-pokok dan juga untuk memberi laluan bagi pembinaan bangunan baru sekolah kami. Jadi, banyak pokok-pokok semak samun dibersihkan untuk dijadikan tanah rata, tanah lapang sebelum mereka bangunkan bangunan baru sekolah kami. Hari Khamis malam Jumaat, para pelajar jam 9 lebih malam dah pun masuk dalam bilik masing-masing. Ia bermula dengan bilik saya, Casey. Pada mulanya tidak ramai orang tahu kenapa, tapi ia bermula dari bilik saya. Seorang kawan satu bilik. Tiba-tiba dia dalam bilik itu terus terpekik, mengilai seolah-olah seperti orang kena rasuk. Anda bayangkan pendengar 897 FM. Dalam bilik kami cuma ada 4 orang pelajar. Seorang ni, kata Fitri, terpekik. Kami bertiga yang lain bangun. Nadia. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Nadia. Kenapa dengan Nadia ni awak? Awak kenapa ni? Masing-masing semua takut dengan keadaan Nadia. Kemudian bila kami nak keluar nak cari guru, bilik sebelah pun mula ada suara yang terpekik, sama seperti apa yang berlaku dalam bilik kami. Pada mulanya saya fikirkan Nadia, tapi bila tengok dekat dalam, Nadia pada waktu itu sedang berdiri dekat tingkap dalam bilik, dalam bilik asrama kami. Dekat tingkap sedang berdiri, sambil tu dia bermain dengan rambutnya. Bermain dengan rambut, berdiri dekat tingkap. Rupa-rupanya suara pekikan seolah-olah macam kena rasuk datang daripada bilik sebelah, dan kemudian bilik sebelah lagi pun kena, dan kemudian ramai Casey para pelajar yang terkena. Nadia. Bayangkan Fitri nampak Nadia sedang berdiri dekat tingkap bermain rambut, dan sambil itu Nadia berkata sesuatu. Tolong aku. Aku nak ikut kembali.
Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Keadaan dekat asrama pada hari Khamis malam Jumaat tersebut menjadi kacau bilau. Riuh rendah. Guru-guru yang datang tak tahu nak buat apa sebab sebelah hujung kena ganggu, bilik kami kena ganggu sebelah kiri kanan. Kalau boleh saya katakan, 5-6 bilik asrama mempunyai pelajar-pelajar yang terpekik-pekik pada malam berkenaan. Yang hairan, bila para guru semua menyatukan mereka, ada satu persamaan dengan mereka semua. Satu persamaan. Kesemua para pelajar perempuan ini, tubuh mereka tidak bersih. Faham-faham ajalah. Dan bila dirawat, saya ni tidaklah bersama dengan mereka ketika dirawat, tetapi berita kabar-kabar sampai ke telinga para pelajar yang lain termasuk telinga saya mengatakan penunggu hutan dekat belakang sekolah kami, dalam hutan tu ada penunggu, marah naik berang kerana kami telah pun menebas banyak pokok-pokok merupakan rumah-rumah mereka. Jadi mereka menyerang para pelajar yang tubuh tidak bersih pada malam yang disebutkan. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Jadi, bila mula merawat, dengar terpekik-pekik semua 5 atau 6 pelajar dimasukkan dalam satu bilik. Mereka pekik beramai-ramai, pekik seolah-olah macam kesakitan, dirawat oleh seorang ustaz yang kita jemput. Sekolah saya jemput, kata Fitri. Memang amat dahsyat sangat-sangat. Semua takut. Kami hanya mampu duduk dalam bilik dan hanya tunggu. Tunggu itu saja. Dan bayangkan berdengar. Katanya, salah seorang pelajar yang dirawat dalam sebuah bilik di tingkat asrama yang sama dengan tingkat bilik saya, Casey. Lari keluar daripada bilik tu, lari. Kemudian sambil dia berlari, dia berkata, "Kasih balik rumahku! Kasih balik rumahku! Kasih balik rumahku!" Sambil pelajar tu lari sepanjang-panjang koridor asrama, saya sampai keluar buka pintu, nampak dia lari, Casey. Tangan tarik rambut, sambil tu dia berlari, sambil tu dia kata, "Kasih balik rumahku, kasih balik rumahku, kasih balik rumahku." Keesokan harinya, para kontraktor yang datang diminta untuk berhentikan kerja buat seketika sampai masalah ini dapat diselesaikan. Kontraktor berhenti. Gangguan pun berhenti. Pada waktu itu hanya beberapa kawasan yang semak samun dibersihkan. Itu antara kerja yang dilakukan. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Keadaan menjadi kecoh, menjadi riuh. Terima kasih. Terima kasih. Dan selamat tengah malam, Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketerahkan. Yang pasti, rancangan
Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Berikut ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Sementara itu, kalau ada pengalaman, anda boleh hubungi saya di 669-11897. 669-11897 untuk berkongsi pengalaman misteri. Tapi sebelum itu, disampaikan dahulu yang kisah berikut ini bertemankan saya, Casey, dalam Misteri Jam 12. Kepada Wan Maimunah. Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Saya Wan Maimunah nak berkongsi pengalaman yang berlaku pada keluarga saya. Tapi ini angkara kelakuan adik saya, Casey. Saya masih simpan kemarahan terhadap dirinya. Walaupun perkara ini dah berlaku, dah berlalu katanya 3 tahun yang lalu. Kisah terjadi 2014, sekarang 2017 dah berlalu. Saya masih lagi simpan perasaan dendam dan marah. Kenapa? Adik saya pada waktu itu gemar keluar rumah pada waktu malam. Dia keluar pergi mana? Adventure dengan kawan-kawan. Nanti balik siaplah bilang, beritahu saya. Kakak, tadi orang pergi kubur, Kak. Kak, tadi orang pergi rumah kosong, Kak. Kak tahu tak dekat sini ada satu rumah ni. Kak tahu tak dekat kubur ni. Saya pernah marah dia. Bukan sekali, beberapa kali pernah marah. Dek, kau tak ada tempat lain ke nak pergi? Malam-malam adventure pergi tempat macam ni. Nanti kalau ikut balik, siapa yang susah? Kak, tak ikut balik lah. Dah banyak kali orang pergi. Tak ada apa-apa pun. Kakak ni fikir bukan-bukan. Orang yang fikir bukan-bukan selalu nanti kena ganggu, kata adik saya. Sampaikan pada satu hari, saya dengan mak saya nampak sesuatu dalam rumah. Kisi tengah tidur. Mak saya ingatkan saya dekat ruang tamu tengah tengok TV tau. TV menyala. Mak nampak saya tengah duduk dekat sofa tengok TV. Ya, duduk dekat sofa tengah tengok TV. Kemudian mak cakap berbual dengan saya. Kakak, tak tidur lagi pukul berapa ni? Tak kerja ke besok? Dah lah, Kak, tutup TV tu pergi tidur. Kakak. Kisahnya begini, biar saya ceritakan lebih terperinci. Mak saya keluar dari bilik pergi dapur. Dia keluar dari bilik pergi dapur untuk minum air. Lepas minum air, dah cuci cawan, letak balik cawan, masuk balik dalam ke bilik ni, harus lepas ruang tamu. Dekat ruang tamu, TV menyala. Saya tengah duduk dekat sofa, single seater sofa, tengah duduk sedang tengok TV. Mak cakap, Kak, tengok TV. Sekarang pukul berapa, tak nak tidur, besok kerja, nanti bangun lambat dan sebagainya. Mak marah ni. Jadi sesuatu berlaku. Mak saya toleh belakang. Bila dia panggil, mak saya toleh belakang. Sebab dekat dapur tu terdengar bunyi macam ketuk. Macam benda bergerak ke, jatuh ke, tak perasan lah. Tapi yang memeranjatkan mak saya, apabila mak saya toleh, Kak, saya tidak ada lagi dekat sofa. Casey, sebenarnya pada waktu mak saya sedang menegur, kononnya nampak saya tengah duduk dekat sofa. Saya tengah baring, Casey, tengah tidur. Saya tengah tidur dekat sofa panjang. Jadi mak saya berdiri di sebalik sofa panjang. Saya tengah tidur, dia tak nampak sebab terhadang dengan tepat belakang sandar sofa tu tertutup. Saya sedang tidur. Mak saya diri nampak sofa single seater. Saya tengah duduk miring sedang tengok TV. Mak saya tegur. Sesuatu dekat dapur bunyi, mak saya toleh. Sambil tu dia, Kak, dia tengok, anak dia iaitu saya dah tak ada. Tiba-tiba saya terbangun daripada sofa ni. Kak. Mak saya terperanjat. Mak saya tanya, Kak, kau dari tadi tengah tidur kat sini ke?
Saya tidur lah. Dah Kak. Ikut. Casey, pada Beringaria 897. Itu pertama, mak saya ternampak. Kemudian saya pula pernah kena ganggu, Casey. Balik kerja, sampai rumah jam 7.30. Mak tak ada rumah, adik saya memang selalu tak ada rumah, kaki merayap. Dalam rumah tu, bapa saya tidak ada rumah kerja. Mak saya tak ada rumah sebab dia keluar pergi rumah nenek. Saya balik seorang diri. Saya tahu mak saya bilang tak ada rumah. Buka pintu, rumah gelap. Jadi saya masuk rumah gelap 7 lebih malam. Belum sempat buka lampu lah, konon-konon dah tutup pintu besi, tutup pintu kayu. Nak capai lampu tu agak jauh. Saya pun bongkokkan badan lah nak buka sepatu dengan stokin ni. Tengah buka sepatu stokin, jadi kita bongkok ni, mata ni tengok kasut kan. Dekat ruang tamu, Casey, saya nampak ada orang tengah baring dekat sofa panjang yang saya suka baring. Tengah buka kasut, saya toleh nak masuk dalam rumah, pintu dah tutup. Ternampak, Casey. Astagfirullah! Saya tengok lain, dalam beberapa saat tengok balik dekat ruang yang disebutkan. Tak ada orang pun tengah baring. Bayangkan Beringaria 897 FM. Dan seterusnya yang paling seram mak saya ceritakan. Bapa saya waktu tu kerja malam. Mak saya dalam bilik tengah sorang-sorang. Tiba-tiba saya dengar, Kakak! Kakak! Kak! Kakak! Saya dari bilik ni sebenarnya telinga ni sumbat dengan earpiece, tengah dengar lagu. Entah macam mana, tergerak nak buka earpiece saya sekejap. Terdengar mak panggil berkali-kali. Saya keluar dari bilik. Ya mak. Kak, Bapa hari ni tidur kerja balik lambat. Kenapa Ma? Kakak malam tidur dengan Mama boleh tak? Jadi saya tak nak bertanya kenapa, sebab memang tak sesuai. Besok pagi, Mak, semalam kenapa Mak? Mak, semalam mak saya cakap, Casey, ketika dia sedang nak tidur, dia nampak ada orang perempuan, rambut dia panjang, tengah merangkak masuk daripada pintu bilik, terus masuk bawah katil. Perempuan tu bawa katil, meremang bulu rumah saya ceritakan ni pada anda semua. Meremang. Perempuan tu merangkak Dia mula-mula ingatkan saya, Casey, tau. Dia mula-mula dia ingatkan saya. Sebab tu dia tak takut pun. Sebab dalam rumah ni yang perempuan ada orang, saya dengan mak saya. Jadi dengan saya merangkak, dia nampak merangkak ke mana? Kak. Bila saya masuk bawah katil, tak keluar-keluar, dia baru panggil, Kakak. Pendengar Misteri Jam 12. Selepas itulah paling menyakutkan sangat-sangat kejadian ini berlaku. Yang paling buat beliau marah sangat-sangat, saya dengan mak saya waktu malam dengan bapa saya tengah duduk dekat ruang tamu tengok TV. Tiba-tiba mak saya badan mak saya tengah duduk dekat sofa, hayun depan belakang. Bapa saya daripada duduk sebelah mak, berdiri tengok mak saya. Saya tengok mak saya pun, saya berdiri terperanjat, mata terbeliak, tubuhnya depan belakang. Bila bapa saya berdiri, dia berhenti. Dia baring, Casey, dekat sofa panjang tu dia baring, tangan kiri dengan kanan tiba-tiba berpeluk tubuh. Dia dalam keadaan baring, lurus tubuhnya, berpeluk tubuh.
Dia menghasilkan suara yang garau dan amat menakutkan. Bayangkan saudara, itu suara mungkin ibunya. Contoh seperti itu suaranya. Tapi badan baring dekat atas sofa. Bapa saya sampaikan tak tahu nak buat apa. Ambil telefon. Ambil telefon. Telefon Casey, telefon. Telefon abangnya. Abang pakcik saya datang. Cuba tengok keadaan mak. Rupa-rupanya dipendekkan cerita. Adik saya keluar adventure pada waktu malam. Bu, dicabar oleh kawan-kawan dia untuk buat sesuatu. Dia buat sesuatu yang dicabar. Benda tu marah tak puas hati ikut balik. Yang jadi mangsa saya dengan mak sebab kami berdua yang nampak. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Bayangkan. Mak. 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 Mak, sudahlah mak. 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 Mak jaga mak. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ya, saudara, itu dia kisah yang dikongsi sama. Saya yang baca kisah ni pun bulu rumah saya meremang dalam konti ni. Nak bila mak, beliau ceritakan mak dia memberitahu dia. Dia ingatkan mati-mati tu saya Casey. Mak saya ingatkan tu saya masuk dalam bilik mak merangkak. Mak mula rasa, mula tak takut lah. Nampak orang merangkak ni anak perempuan apa. Sampaikan saya ni merangkak dan masuk bawah katil, baru mak sedar. Takkan mungkin tu saya. Bayangkan saudara bagaimana agaknya. Baik, kita kurangkan rasa seram. Kita kembali selepas ini. Sebab ada yang berkongsi Casey. Mak Datuk seram apa kita tadi. Ini daripada Nurin. Nurin kata, Casey, sumpah for the last few days mendengar MJ12 ni, ini seram tak gaban Casey. Sampaikan saya terpaksa bangun buka lampu bilik. Sekarang dengan MJ12 terang benderang. Suami saya tidur dekat sebelah. Terima kasih pada anda suka mendengar Misteri Jam 12. Ratnawati kata, kuah, seram apa? Nasib baiklah tengah dengar dengan anak. Kalau tak, jangan haraplah nak teruskan. Awak seorang saya kat sini bawah tanah tengah seram ni. Tahu tak apa. Jadi terima kasih pada anda semua yang sedang mendengar. Anda boleh hubungi saya untuk berkongsi kisah pengalaman. Silakan 669 11897. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap ni? Casey, minta maaf saya nak minta nombor telefon Pak Radin boleh tak? Nombor telefon Pak Radin? Ya. Saya tengoklah kalau saya ada ya. Saya minta nombor anda boleh? Kalau ada telefon saya kasih anda, kasih Pak Radin. Boleh. Kejap ya.
669-11897. Saya tak boleh kasih nombor sebabnya biarlah. Hello, selamat pagi. Hello. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Siapa bercakap ni? Saya Mira. Dari mana panggilan? Dari mana panggilan? Dari Bali, Selangor. Dari mana? Bali, Selangor. Bali. Bali, Selangor. Oh, okey. Bangi, Selangor. Okey, silakan, ada pengalaman, silakan. Dulu saya akan belajar. Kita ni, saya dulu waktu kan waktu ni saya tahu pesan lah masuk sekolah tu kan. Tak tahu lagi tentang budak sekolah tu. Sekarang ni di Kedah lah, sekolah agama. Dan waktu malam tu saya kat sekolah tu, saya tak dikabarkan apa-apa je lah tentang kejadian apa-apa misteri dekat sekolah tu lah. Sebab kawan-kawan saya pun tak nak lakukan saya lah. Habis satu hari ni dah lama dah tu, saya kenal bilik sebelah saya ni jadi ketua asrama, ketua dan lah. Jadi malam tu saya tengah berbual-bual dengan dia. Dah dekat pukul 12 lebih macam tu lah. Dia kata dia juga ada 2 orang budak lah. Budak daripada tingkat bawah sekali, first floor, dia naik atas lah. Dia kata, Kak, kawan kita dalam bilik macam ada kemasan tu. Lepas tu, dia tak ada tidur. Lepas tu tak apalah. Kita ni akak dia kata, teman-teman juga. Jadi, saya pun pergi lah teman-teman dia. Teman-teman dia sampai ke bawah. Dia kata dekat saya, tunggu. Dia pergi tengok budak dia. Jadi, time tu, first floor tu memang dah kosong. Tak ada siapa kan. Pukul 12 lebih dah lampu. Asrama tu automatik tutup. Pukul 11 tu dah tutup lah. Habis, saya tunggu dia. Saya masuk dalam lah. Tunggu dia sambil dia tengok budak tu. Ketua asrama saya ni, dia tak ada nak cakap. Dia macam, kalau dia jalan tu, dia tunjuk tau. Tapi, dia boleh nampak sesuatu lah. Macam Allah bagi dia nampak sesuatu kan. Jadi, saya kata kat dia, saya tengok kat situ, dia tengok budak tu. Tapi saya tengah orang-orang bilik tu. Setiap bilik, dia bilik ujung tau. Dia bilik satu. Bilik ujung tepi tu, ada store. Store ni gelap, memang tak ada lampu. Store dekat bangunan tu memang tak ada lampu. Jadi tempat store tu memang simpan untuk barang-barang macam tu lah. Dia kata kat saya, tak ada begitu, saya tu macam round-round kan. Dan lepas tu tiba-tiba saya terpandang. Saya rasa nak terpandang kat blaster tu. Jadi saya tengok blaster tu, tiba-tiba saya ternampak. Jadi seorang perempuan yang panjang ni merangkak keluar. Tapi dia merangkak laju tak sangat. So jadi macam saya tercengang lah. Macam tu saya tak ada depan. So saya pisah dengan tadi. Lepas tu saya tak ada kakak tu. Saya kata balik dengan kakak tu. Saya kata kakak, habis tu jangan naik atas macam tu lah. Habis tu waktu saya keluar dari bilik tu, saya terasa baru saya berat sangat. Berat sangat lah. Saya sakit belakang saya ni. Lepas tu saya cakap kat kakak, saya rasa berat lah. Abang saya sakit. Lepas keluar dari bilik tu, saya kata tak apa, saya pergi tandai, dia ambil wuduk. Lepas tu saya tengah ambil wuduk semua. Elok saya bagi pati tu semua. Angkat-angkat kepala dia, saya minum tak sangat. Akak tu dia tunggu kat luar. Kat depan asrama ni ada satu dataran besar kan. Jadi dia cakap, tunggu di situ. Dia lah. Habis setelah tu dia kata, akak tu dah sendiri lah tak tengok. Lepas tu, akak dia kata, tak salah. Naik bilik, esok pagi tu baru dia tengok dia. Ada benda duduk atas daun kayu ni. Dan bila saya ambil duduk tu, benda tu duduk dekat luar. Duduk kat dataran tu. Lepas tu akak dia tanya, awak kenapa ganggu dia?
Lepas tu akak tanya kenapa nangis dia. Dia kata aku tak suka dia. Jadi rasa perasaan saya penatu dan tak suka saya. Tidak je lah suka saya. Sebenarnya ada banyak juga. Itulah benda yang paling saya rasa menakutkan lah. Sebab pertama kita tahu. Jadi akak tu tak suka awak lah Akak tu tak suka awak lah. Benda tu tak suka. Oh, benda tu lah. Yang rasuk tu lah. Apa sebabnya kita pun tak pastilah Jadi terima kasih pada teman kita dari Bangi, Selangor. Terima kasih. Selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak? Ada yang dirasuk, kena rasuk dan kemudian katanya tak suka. Aku tak suka kau. Aku tak suka kau. Aku tak suka kau. Bagaimana saudara? Kita akan berehat seketika. Casey akan kembali bersama dengan anda. Sebentar nanti kita dengar beberapa buah lagu. Ya, ingat MJ12 hanya sekadar hiburan. Jam 12 Ria 897 FM. Tadi anda telah pun dihiburkan dengan beberapa buah lagu, antaranya Cinta Untuk Nabila yang anda dengar awal tadi. Sebelum tu lagu Nur Nilam Sari dan juga lagu Mada Pohon Beringin. Waktu sekarang 1.25 pagi. Selamat pagi kepada semua geng momok yang sedang mendengar Misteri Jam 12. Saudara, sebelum saya teruskan dengan kiriman-kiriman anda, terima kasih pada anda yang telah pun menonton. Saya ada membuat beberapa siri di YouTube, dah pun masuk episod yang ke-7. Tentang salah tumpangkan orang, episod yang ke-7. Jadi kalau belum, anda boleh tontonlah sendiri lah video cerita dalam kereta. Jadi siri yang saya buat ni, yang diberi nama Cerita Dalam Kereta dah pun masuk episod yang ke-7 dan saya akan tengoklah kalau ada masa terluang, masa lapang ni saya akan cuba mau naikkan seberapa banyak yang saya boleh lah dalam masa seminggu tu. Dan setakat ni 7 dan terima kasih pada anda yang telah pun menonton dan beri komen, berinteraksi antara satu sama lain. Itulah yang kadang-kadang bila saya baca komen-komen tu, wah, saya lagi semangat nak buat. Kadang-kadang betul macam alamak penat lah ni. Tapi itulah kadang-kadang bila kita tengok kerjaan kita lakukan ni mungkin dihargai mereka menonton dan meninggalkan komen dan sebagainya, lagi semangatlah nak buat Jadi terima kasih sekali lagi pada anda yang dah pun subscribe ke saluran saya dan juga menyaksikan ke semua video-video cerita dalam kereta. Tak sabar tunggu episod ke-10 Dia kira episod ke-10 tu macam milestone lah, pencapaian 10 episod. Tapi nak buat video ni bukan mudah memandu, kemudian pada waktu malam pergi tempat yang sunyi seorang-seorang. Kalau saya akan cubalah dari masa ke semasa ni, saya akan cuba dapatkan mungkin 1-2 teman duduk dalam kereta, dia pun ceritakanlah cerita seram. Tengoklah tempoh hari nak rakamkan dengan seorang lagi teman, tapi oleh kerana beliau sibuk, saya pun sibuk, jadi tidak tercapai untuk merakamkan. Nanti kita tengok dalam masa terdekat, mungkin saya akan mengundanglah beberapa orang kawan untuk naik kereta dengan saya dan berkongsi pengalaman cerita dalam kereta. Ya, itu semua hanya sekadar hiburan saja Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam cerita dalam kereta. Terima kasih kepada anda semua yang juga ada di Facebook Ria, begitu ramai sekali ada ni. Tinggalkan komen. Terima kasih pada anda yang suka mendengar kisah-kisah pada malam ini. Kita ada teman-teman kita seperti siapa ni sedang mendengar. Wanzul Arsyad. Ni si baik, bukan Wanzul Arifin Arsyad. Terima kasih pada Wanzul Arsyad yang sedang mendengar. Kita juga ada Wan TZ. Selamat malam KC, juga semua pendengar Ria. Alhamdulillah berjumpa lagi hari Isnin yang penuh debaran. Sama-sama lah kita nantikan MJ12 penuh cerita misteri lagi menyeramkan. Harap-harap cerita malam ini lebih seram dari semalam sebelumnya. Dari 1TZ 800 Super, geng burung hantu terbaik. Terima kasih pada anda kita juga ada siapa lagi ni? Terima kasih pada Izrafil Aksmi.
Zainuddin MJ, Gladys Pandawa, ada juga di sini Nurmala Sultan Marhum, katanya cuci muka daripada detek kawan Mak Sali Dan Mak Sali pun reply ke tak ni? Dia reply dengan gambar seram baik Casey, terperanjat tengok gambar ni. Rupa-rupanya gambar orang tengah senyum. Yang ini apa ni? Alamak, Momok naik salam seram Kuantan. Casey ada terbaik, sentiasa menepati terasa menu seram setiap masa geng Momok. Okey. Yang ini Casey tahu tak, ada satu rancangan dekat YouTube, suara dia macam Casey. Mula-mula dengar ingatkan Casey, tapi bukan. Sebab cara penyampaian dia tak apalah. Kita janganlah mungkin memperlekehkan ke, ataupun kalau istilah digunakan mungkin memandang rendah terhadap orang lain. Ada, semua orang ada cara-cara tersendiri. Saya mungkin cara saya, kebetulan awak suka, awak cakaplah saya bagus. Kalau ada orang tak suka, orang cakap saya Casey tak bagus lah, dia tu lagi bagus. Apa pun sama-sama lah cik makan. Tapi kalau awak nak cakap dia bagus, okey. Tapi janganlah cakap Casey lagi hebat lah, dia ni macam faham lah. Tak mula, tak baik kita menjatuhkan orang. Kak Nurkia Jones, wow, menunjukkan gambar pria. Benda apa ni, sayur yang kita senang nak cari, ambil sambil lewa. Inilah dekat negeri orang putih ni susah nak cari pria mungkin, katanya. Dan hari ni katanya sangat gembira sebab tadi pagi pergi kedai kecil di Town Centre dekat England, dapat jumpa pria, Casey. Kenapa susah sangat nak jumpa pria, Kak Nurkia, dekat England? Adakah pria ni suatu sayur yang eksotik ataupun memang nak kena import? Hantu laut, selamat malam Casey, peminat MJ12 setia dari Batam. DJ Casey, bagaimana cara mau membagi pengalaman saya kepada pendengar? Tolong kasih info cara saya bisa membagi pengalaman. Boleh email ke ria@mediacorp.com.sg ataupun misterijam12@gmail.com. Terima kasih Hantu Laut. Kisah malam ni seram sih. Nak last tadi tu yang merangkak dalam bilik. Saya pula dekat atas katil, ternampak pintu. Oh lah, what the heck Tapi what the heck dia lain WADAHEK. What the heck. Macam-macam. Okeylah, itu antara kiriman komen-komen yang saya ada. Ini ada Kak Ratu Zulimah. Dia kirim video. Katanya anaknya ada ambil video. Ternampak macam Cik Pon dekat Old Changi Hospital lah, Casey. Macam Cik Pon tengah bertinggik dekat di atas pokok. Persoalannya sekarang, kenapa dia ambil video dekat kawasan yang tak ada purpose tu? Selalu orang tengah ambil video, mungkin tengah posing selfie, tiba-tiba belakang ada orang. Ini macam random video kiri kanan. Dan kalau ternampak sesuatu, patut berhenti, zoom. Ataupun macam video baru-baru ini, nampak tak ada beberapa orang pelajar yang telah pun mengejar Pontianak. Video menjadi viral, hampir 1 juta tontonan di YouTube. Patut anak Kak Ratu kejar Cik Pon tu. Habis kalau kena kejar, dia terbang balik. Oh, kau nak kejar aku kau tunggu kau. Okeylah, 669-11897 bersama dengan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Saudara pendengar Misteri Jam 12, berikut yang saya nak kongsi sama dengan anda semua. Ini datang daripada Amran berkongsi peristiwa. Katanya di sini, saya mempunyai anak perempuan berusia 4 tahun. Dia
tidur dengan pembantu rumah. Tapi kali ini pembantu rumah saya, Casey, kata Encik Amran, adalah pembantu rumah yang baru. Pembantu rumah yang lama dah tamat kontrak. Yalah, dah berkhidmat dengan saya selama 3 tahun. Dia dengan anak saya ni dah rapat sangat. Bila dia nak pergi memang berat, tapi kita pun harus berfikir. Dia pun ada keluarga, mungkin dia pun dah siap kumpul duit dan nak terus berniaga di negaranya. Saya sampaikan offer naik gaji tau. Tapi tetap katanya minta maaf. Bukan dia tak nak, bukan dia tak suka keluarga ni, tetapi anak-anaknya masih lagi bersekolah dan dia pun dah capai apa yang diinginkan di Singapura. Jadi berbalik pada kisah saya, kata Amran. Saya pun waktu itu mencari pembantu yang baru. Pembantu ni datang rumah dan tidur dalam bilik lah. Dan anak saya ni tidur dengan pembantu baru. Ya. Jadi para pendengar Misteri Jam 12, malam yang pertama anak saya tidur dengan pembantu, anak saya bawa bantal masuk bilik, ketuk pintu. Ya, anak saya berusia 4 tahun, anak perempuan, ketuk pintu. Saya dengan isteri tengah tidur. Dan seorang anak kecil, bayi kami lah, baru berusia 10 bulan, dekat atas katil. Jadi katil kami tak besar. Adik tidur dekat tengah-tengah, saya dengan isteri lah kiri dengan kanan, kakak tidur dengan pembantu rumah. Kakak datang ketuk pintu, saya buka pintu. Kak, katanya, Daddy, I want to sleep with you. Katanya, Daddy, saya nak tidur dengan Daddy, boleh tak? Tak ada space tau atas katil, sempit. Tidurlah dengan bibi. Tak nak, Daddy. I'm scared. Why you scared? Bibi buat apa? Apa bibi buat? Bibi marah Bibi pukul? Tak, bibi tak marah, bibi tak pukul. Anak saya katalah. Then, what are you afraid of? Huh? Dia diam. Daddy, inside the room got grandmother. Katanya dekat dalam bilik tu ada Nini. Kata anak saya. You mean Bibi? No. Bibi and one more girl, grandmother. Saya terus terdiam. Takkan saya nak pergi masuk bilik pembantu ke si? Kata Amran. Saya terpaksa lah kejutkan isteri. Sayang. Ada apa bang? Sayang, tolong abang boleh tak? Tak tidur lagi tu. Tak, nanti abang ceritakan. Sayang, tolong pergi bilik maid. Sayang pergi tengok. Boleh tak? Tengok apa bang? Tak ada. Sayang pergi tengok je maid tu tengah tidur ke tak. Yelah. Isteri saya pun bangun, pergi bilik pembantu. Saya berdiri dekat luar dengan anak. Anak peluk saya tengah dukung dia. Isteri masuk tengok bilik. Nampak tak isteri tengah berdiri kat depan? Maid terbangun. Ya, ada apa bu? Oh, enggak apa-apa itu. Pembantu rumah cari anak saya. Kemudian dia keluar. Pak, minta maaf pak. Enggak apa. Hari ini dia tidur sama saya. Ya pak. Pembantu masuk tidur. Anak pun naik atas katil. Isteri tanya, bang, kenapa bang? Dia tak boleh tidur. Dia cakap dalam bilik tu ada Nini. Bibi? Nini? Ada 2 orang. 2 girls, kata dia. One is Bibi, one is grandmother. Astaghfirullahalazim. Jadi Casey, saya teringat pesanan daripada seorang kawan yang ada mengendalikan agensi pembantu rumah. Bila datang, tanya pembantu dengan baik, ada bawa barang tak? Kalau ditanya barang apa, maksud saya bukan barang ni barang tu, tapi barang bekalan dari kampung. Suruh mereka jujur, cakap dengan baik yang kamu adalah keluarga yang baik-baik
Nak duduk dekat sini, harmoni. Tak nak ada sebarang barang dalam rumah sebab ada anak kecil. Besok saya buat. Jadi dia pun duduk dekat meja makan. Panggil dia. Murni. Murni. Ya pak. Ini duduk sini. Ini bapak sama ibu mau tanya sama kamu. Ya. Bapak enggak marah. Ibu pun enggak marah. Kami mau kamu duduk di sini kerja dengan selesa. Ya, tetapi harus dengar kata kami. Jadi mau tanya nih. Kamu dari kampung. Dari mana kampungnya? Dia pun cakaplah kampung di dekat kawasan ... Jadi pastinya orang tuanya bila membenarkan kamu kerja di Singapura ini, ya takut, kan? Negeri orang jauh, pasti ada orang tuanya bekalkan sesuatu ya. Dia diam. Kamu faham ya maksud aku bekalkan sesuatu? Bawa barang sesuatu ada? Dia diam lagi. Semalam, anak aku yang perempuan katanya nampak ada nenek. Ya, dalam kamar kamu. Anak kecil gak bisa bohong. Kamu bawa barang ya? Dia angguk Casey. Ya atau tidak? Ya pak. Dari kampung bekalan ibu. Loh, mana barangnya? Beri pada aku. Dia pun masuk bilik Casey. Dia bawa keluar. Ada kain. Kain tu dah diikat-ikat dengan benang. Ini pak. Astaghfirullahalazim. Kamu ni Islam, Muslim. Ya pak. Kamu tahu ini kurafat. Kamu percaya pada Allah ini. Ini bukan ini. Dia diam. Saya pun mengambil barang tu. Dan saya telefon seorang teman yang mahir dalam hal ini. Teman saya kata, tolong jangan buang, tolong jangan bakar sendiri. Sebab ia boleh mencetuskan kemarahan. Jadi petang tu juga kawan saya datang, ambil barang tu dari saya. Casey selepas tu, anak saya tidur dengan bibi yang baru. Tidak lagi ternampak ada nenek dalam bilik. Bayangkan Casey, nasihat saya kalau ada pembantu, tanya mereka dengan baik. Ada tak bawa bekalan dari kampung? Bekalan dari ibu dan ayah sebagai pendinding. Jangan terus marah-marah. Saya kalau kena marah pun saya tak suka. Terima kasih. Dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Itu dia kisah. Terima kasih pada Cik Amran berkongsi pengalaman yang menarik sangat tapi seram juga anak kata dalam bilik got grandmother. Grandmother 669111897. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Saya Kirana Natasha. Ya, silakan. No, Kirana Natasha. Saya nak cerita pasal dululah. Masa saya sekolah rendah lah. Kecil-kecil. Hello. Ya, silakan terus. Saya nak cerita. Masa tu saya sekolah rendah. Sekolah ni dah tak ada. Diorang nak bercakap pasal diorang cakap bekas perang Jepun. Jadi diorang bikin sekolah. Jadi banyak orang mati lah kat situ dah. Jadi saya pun tak tahu pasal mak saya yang dapat kat sekolah tu. Jadi cikgu saya bila saya umur dah 6, cikgu saya cakap budak-budak semua jangan pergi toilet yang tingkat 2. Tapi kita tak pergilah dalam, kita tak pergi toilet tingkat 2 tu, tak pernah pergi daripada jam 1. Cikgu saya semua banyak cakap lah, kita tak percaya. Jadi satu hari sport day, lari-lari. Jadi cikgu cakap cepat semua salin baju PE. Masa dulu tak boleh pakai baju PE sekali, jadi kena salin. Jadi sport day, jadi semua orang turun naik, banyak orang pakai toilet. Jadi saya pun apa lagi, alah susah sangat ni, ada dah tingkat atas, nak tunjukkan macam nak cepat lah. Jadi bila saya naik toilet tu, tapi bukan
toilet yang ada bol jamban dia. Saya pergi yang sebelah dia yang tak ada bol jamban. Jadi masa tu saya pergi seorang aja. Sekali pintu tu saya tak kunci. Saya cakap pasal toilet tu tak pernah orang naik. Saya tak kunci. Tiba-tiba dia terlock. Saya try buka tak boleh. Saya buka tak boleh. Saya buka tak boleh. Toilet tu tak ada pernah orang pakai. Jadi saya rasa memang tak ada orang gunakan toilet tu dan tak ada orang akan naik. Pasal tak cukup tempat. Jadi saya terpaksa nak cepat. Masa tu saya naik. Saya nak buka pintu tak boleh. Sekali cikgu saya cakap, okey. Apa? Cikgu saya cakap, jangan pergi. Tapi saya tak nak pergi juga pasal tak cukup. Sekali saya pekik minta tolong piset lah. Pekik. Tapi tak ada orang dengar. Pintu tu tak buka. Sampai 4 jam saya ketuk-ketuk tak ada orang buka. Saya pekik sampai menangis-nangis. Pekik. Pasal itu toilet tu bekas ada orang bunuh diri pasal gagal pepesaan, jadi dia bunuh diri gantung. Jadi toilet tu bekas orang gantung. Dan toilet yang saya pakai tu memang dia gantung diri. Betul-betul toilet yang saya pakai. Saya pekik, saya nangis-nangis. Orang dengar macam ada pekik, tapi orang buat macam dengar. Pasal toilet tu cuma saya ada satu orang masuk. Saya pekik, tak boleh buka. Sekali ada fisket tu satu naik. Dia peranjat kursi. Dia cakap, lelaki dengan naik pasal saya tengah tu. Yang perempuan naik sikit. Ada orang terkunci, tak boleh keluar. Sekali betul. Sampai dia umpil pintu tu pecah. Pintu tu pecah dan terbuka. Tapi bila nak buka tu makan 1 jam. 1 jam setengah gitu baru terbuka. Masa toilet. Sekali cikgu saya cakap toilet ini yang awak masuk ni orang bukan bunuh diri gantung pasal gagal peperiksaan. Pasal maknya paksa dapat nombor 1 di dalam kelas. Dia tak dapat. Dia cuma dapat A tapi tak dapat nombor 1 di dalam kelas. Dia bunuh diri. Jadi toilet tu bekas orang pun gantung. Jadi saya teringat apa cikgu saya cakap. Tapi saya tak tahu masa nak cepat. Jadi saya cepat di atas. Pintu tu tak boleh buka. Daripada buka habis. Tak boleh buka sampai kan cikgu saya pun ada naik juga. Cikgu saya kira kenapa satu orang kurang. Pasal sebab tu ada 42 anak murid. Sekali cuma ada 41. Jadi dia cari dekat mana-mana. Ingat saya tak datang. Dia buat bodoh. Saya pekik. Sekali bila saya tengok, dia panggil cikgu saya, itu anak murid awak Kenapa pergi toilet ni? Dia yang orang tu bunuh diri. Saya mana tahu saya dah kelang kabut. Tak cukup tempat. Saya dengan lagi satu orang tu naik. Tapi dia tak terkunci, saya yang terkunci. Punya toilet yang saya masuk tu bekas bunuh diri orang. Budak kanak-kanak bunuh diri kerana gagal peperiksaan. Itulah cerita dia. Terima kasih. Sama-sama ya. Saya. Ya, itu dia kisah tandas pelajar gantung diri dalam tandas. Ya. Anda boleh hubungi saya saudara 669-11897. Yang ini kisah sebelum saya jawab panggilan datang daripada pendengar kita. Namanya Suhaila. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Suhaila. Saya nak berkongsi pengalaman seram yang pernah berlaku. Saya pendengar Misteri Jam 12 dari Damansara. Kejadian ini berlaku waktu malam saya di rumah seorang diri. Rumah ni adalah sebuah rumah teres 2 tingkat. Rumah ini katanya adalah rumah yang saya sewa. Rumah yang saya sewa. Bersama dengan 4 orang lain, 4 rakan yang lain lah. Jadi termasuk beliau 5 orang. 5 orang duduk dalam sebuah rumah teres 2 tingkat. Sewa sebulan 1,800 RM. Rumah sewa rumah teres 2 tingkat. Kami semua adalah para pelajar universiti dekat dengan tempat kami tinggal. Tak boleh sebutlah universiti mana ya. Jadi malam tu saya dengan 2 orang rakan, 3 orang dalam rumah tengah duduk tunggu delivery makanan sampai. Waktu tu baru jam 8 lebih malam kalau tak silap.
8 lebih malam, kami ada order food online. Tengah nak tunggu makanan tu dihantar sampai ke rumah yang kami duduk pada tikadan saat itu. Lagi 2 orang housemate kami belum pulang. Mereka berada di luar. Dalam rumah kami bertiga. Tiba-tiba jam 8 lebih, ada orang ketuk pintu. Jadi kami ingatkan yang ketuk pintu dekat luar tu adalah salah seorang daripada housemate yang lupa bawa kunci. Sebab kalau orang delivery makan, dia tak akan masuk dalam rumah. Dia akan berada dekat luar pagar besi. Dekat situ ada loceng. Tekan loceng kami dengar. Dia tak boleh masuk. Dekat luar pagar tu dah dikunci. Jadi bila dengar orang ketuk pintu dalam, tak mungkin delivery yang makanan tu. Ya, mungkin salah seorang housemate yang lupa bawa kunci. Saya pun bangun, buka pintu lah. Yang dikunci tu buka. Bila buka, saya tengok dekat luar. Sekali pandang dekat luar, tak ada orang, Casey. Tapi bila saya tengok, pandang depan, sebelah mata saya, iaitu sebelah kiri, saya ternampak ada orang jalan terus masuk belakang. Jalan tepi lah, nak ke belakang rumah. Siapa sih? Saya pun panggil lagi 2 orang kawan, housemate dalam rumah. Hoi, sini. Mereka berdiri. Kenapa? Aku nampak orang masuk belakang lah. Takutlah. Jom tengok lah. Tak nak lah. Jadi masing-masing tau. Saya nak tengok. Lagi 2 ni takut. Dah, tutup pintu. Teman saya seorang lagi cakap, pintu dapur dah tutup belum? Lupalah tadi aku ambil angkat baju, lupa nak tutup. Tutup pintu sini. Bila kami jalan pergi dapur, tingkap dapur kami ni semua ditutup. Sebab kawan saya ni jenis takut cicak. Jadi dia tak kasih buka tingkap dapur, memang tak dibenarkan buka. Jadi bila tingkap dapur ditutup semua, tingkap dapur ni jenis tingkap yang nampak bayang tau. Bukan nampak jelas, nampak bayang. Kalau dekat luar ada orang jalan, nampak bayang orang tu berjalan. Jadi bila kami bertiga lari pergi dapur nak tutup ni, nampak ada orang susuk tubuh tengah jalan, perlahan jalan. Lari, tutup pintu dapur. Nasib baik sempat. Bila ada pusing, tiba-tiba dapat lihat tau, bayangan tu bergerak sampai depan pintu belakang dekat dapur. Saya dengan teman saya tak bersuara tu, Casey. Kami dalam keadaan takut. Ketakutan sangat-sangat. Tiba-tiba dekat depan, ting tong, makanan dah sampai. Siapa ni? Tak tahu, aku tak tahu. Aku nampak di jalan belakang je. Ting tong. Makanan dah sampai. Kita bertiga jalan pergi depan. Jadi pergi depan, saya keluar, lagi 2 pun kepo ikut keluar, Casey. Kita keluar pergi dekat depan, dekat pagar tu ada mamat ni dengan makanan yang kita pesan. Kita pun pergi depan, ambil makanan tu semua, bayar dia duit. Kita lari masuk dalam, Casey. Masuk dalam rumah, tutup pintu. Casey termengah-mengah nafas dibuatnya. Tutup pintu tak apa. Kemudian saya tanya dengan kawan saya. Korang tadi keluar ikut aku ambil makan. Korang ada kunci pintu tak? Mana sempat. Kunci kat dalam. Kenapa? Kau tengok dekat atas. Siapa tengah naik tangga tu. Casey, saya dengan kawan-kawan saya nampak ada orang. Mungkin orang yang sama dekat luar tengah naik atas, Casey. Naik atas. Siapa tu? Tak tahu. Hei! Turun lah! Hei! Jangan main-main Aku panggil polis Hello? Casey. Langsung, Casey. Tak ada bergerak, tak ada apa. Pergi dapur. Ambil kayu-kayu. Cari, Casey, pergi dapur. Kawan saya satu pegang kayu. Saya dengan kawan saya seorang lagi
memegang senduk. Nak pegang pisau takut. Salah pegang teruduk diri sendiri. Bawalah senduk 2, 1 kayu. Saya naik atas. 2 lagi kat belakang. Pelan-pelan naik. Koridor atas gelap, buka lampu, tengok tak ada orang. Pergi bilik 1, bilik kedua. Dan kat atas tu ada 2 bilik tidur. 2 bilik tidur tak ada orang. Mana? Tak tahu, aku nampak dia ni atas. Korang nampak kan? Nampak. Casey nak tahu dari dekat mana tak? Casey, ini saya tak bohong. Tengah bercakap dengan kawan saya. Entah macam mana saya nak dongak ke atas. Dekat atas rumah, bahagian atas kami ni agak tinggi siling dia tau. Jadi bahagian atas tu kalau kita tak dongak, kita takkan nampak. Duduk pun takkan nampak, kena dongak. Jadi bahagian siling atas tu rupa-rupanya dia dekat atas Casey. Susuk tubuh menyerupai sama macam seorang wanita. Tangan kiri dengan kanan sedang pegang tembok, kaki sedang pegang tembok, macam sedang tahan tau dirinya daripada terjatuh dari atas. Sedang tengok kami yang dekat bawah dan dalam keadaan tersenyum. Astagfirullah. Kami bertiga lari lintang pukang. Perkara yang diceritakan berlaku dekat Damansara. Keluar dari rumah, tutup pintu. Kebetulan keluar 2 orang lagi sahabat balik. Kenapa korang? Takkan nak cakap ada hantu. Mesti orang tak percaya. Atas ada orang. Tak tahu siapa masuk dalam rumah. Ada orang. Kau pergi tengok. Siapa? Tak tahu. 2 ni tak tahu cerita. Jadi mereka kurang takut. Masuk dalam rumah. Tengok kiri kanan. Turun bawah, mana ada orang? Tak ada orang lah. Betul ke? Kita tengok ke atas, tak ada. Masuk berlima dalam rumah. Kemudian saya terperasan, nanti. Kau tadi masuk rumah ada buka pintu belakang tak? Tak ada. Betul tak buka? Casey, pintu belakang yang kami tutup terbuka, Casey. Ini bermakna apa benda jua dalam rumah keluar, turun dan lari dari pintu belakang. Itulah pengalaman, kisah yang nak diceritakan. Terima kasih dan selamat tengah malam. 11897. Silakan kalau ada kisah. Hello. Halo, Casey, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Radin, panjang umur kejap. Tadi ada pendengar kasih nombor. Ni amanah orang. Pak Radin ambil sekarang, saya kasih nombor je kejap Ya, boleh ya. Silakan Pak Radin kisahnya. Ada satu kronik kes. Casey percaya tak orang kata? Ini apa tau Casey? Orang banyak tak tahu orang boleh tersampuk apa tau Casey. Halo, Casey dengar tak? Ya, silakan Pak Radin. Ya, orang banyak tak tahu orang boleh tersampuk apa tau Casey yang dipanggil apa tahu orang kata keren. Ini tersampuk semangat haiwan. Dan dia dekat kes kronik tak? Ini Pak Lee cakap sebenarnya dekat MacRitchie Casey, suami isteri pergi pagi, memang pagi bukan malam. Tapi sebenarnya Casey tahu tak binatang haiwan ni dia sama seperti wanita dan dipanggil female mammalians. Diorang semua ada period hours Casey. Anjing uzur, orang banyak tak tahu. Amphibian mammalian yang ada telinga semua melahirkan. Bisa sebab itu. Dan monyet Casey apabila dia datang season dia, period dia, datang badan dia tak bersih, diorang akan very aggressive and very wild. Dan banyak orang tak tahu Casey, itu pasal ni rahsia yang Pak Din nak cerita. Kalau siapa-siapa nasihat, pergilah Botanical Garden, bukan Botanical Garden, kalau pergilah MacRitchie atau apa tempat-tempat yang ada forest reserve, ada monyet atau apa, jaga-jaga malam tak berbau kalau monyet tu dalam keadaan datang kotor Casey. Itu pasal Pak Din cakap ikhlas, any animals dalam yang ada telinga kan boleh cakap, sebab tu yang ada telinga semua give birth seperti
kita tengok kerbau melahirkan. Tapi kenapa ular amphibians dipanggil dalam scientific amphibians tak melahirkan? Diorang telur, ayam bertelur sebab ayam tidak ada telinga dan ular tidak ada telinga. Tapi mana binatang yang bertelinga, kenapa diorang boleh keluarkan baby? Sebab diorang ada period ke sih? Tapi susah nak nampak periodnya, datangnya bulannya binatang ke sih. Diorang ada period juga macam wanita uzur ke sih. Tapi malangnya waktu dia jalan dekat story lelaki bini ni, bila haiwan ni period binatang ke si, apabila monyet dia kalau tengah dalam keadaan dia datang period dia, diorang very agresif si. Because why? Diorang rasa agak macam rimas and discomfort ini. Diorang bukan human, kesian. So they will jump everywhere just because of the blood circulations that keluar daripada diorang punya keadaan uzur tu ke si. Dan apa yang terjadi, Pak dia cakap ikhlas, bila dia tengok gitu, dia ingat nak kasih makan. Dah lah patut is an offense, kena pergi makan burung, kena kasih makan monyet ke sini. Sebab pisang-pisang anti-NE kau tahu boleh tangkap. Tapi mungkin dia bawa, dia kasih pidak gini. Tapi bila dia kasih, orang kata silap dia lebih kasih satu pisang tu dengan like satu female betina tu, monyet betina, ambil lagi monyet lagi satu jealous, monyet satu tu dia tak nak kasih, monyet satu tu terkam dengan dia kasi, macam marah dengan dia, macam paksa dia forcefully, kenapa tak kasih aku ke apa. Jadi bila dia dalam keadaan terkam, kasi percaya tak, titisan darah daripada period binatang ni telah kena dekat muka dia, macam mencekau dia. Bila dia balik rumah, dia dah jadi histeria tersampuk, semangat binatang dalam keadaan yang tidak bersih kasi. Dan dia rasa terperanjat, dan bila malam je, bila dia tidur, dia tak boleh dia tak boleh apa tak tersentak, dan reaksi dia sama seperti monyet ke sih, macam begini tu, macam abang. Itu pasal Pak Leh cakap mereka ini kes kronik yang teramat sangat, orang jarang dengar ke sih. Manusia tersampuk, orang kata, oleh binatang, haiwan, waktu tak kala haiwan tu dalam keadaan tak bersih ke sih. Itu pasal Kesi tanyalah siapa-siapa, Kesi tanya, adakah Pak Radin ni pembohong? Betulkah haiwan pun ada period? Haiwan ada period sebab diorang yang melahirkan haiwan that give birth semua mempunyai period. Kalau tak ada period, takkan diorang boleh melahirkan, you see, because diorang ada telinga. Seperti manusia, female human. Because kita female, so they give birth, you see. Those animal with ears so akan melahirkan dan akan ada periodnya. Cuma diorang tak nampak. Jadi keadaan begini, bila dia gini, jadi dia elak. Bila dia elak, sekali dia terperanjat. Abang, orang kata kirakan, apa ni bang? Ni kena cakap monyet ke apa ni bang? Sekali dia cakap, tak tahulah. Sekali baru nenek dia ada sebelah, astagfirullahaladzim, orang kata, nenek cakap, kau ni terkena kau ni terkam oleh binatang ini ni, monyet betina ni, dalam keadaan badan dia tak bersih ni. Dalam orang ketika ini darah dia ni. Jadi dia tersampuk kerana terperanjat tengok darah yang ada, yang dia peluk badan dia tu pergi kat muka dia ke si. Dan akhirnya still on the blood that is female ape that come in the process of period, animal period, orang kata kira has effects dia mind power dan telah menangkap kesemangat dia dah jadi histeria. Mula-mula dia balik je tak apa, bila malam semangat gangguan tu menjiwai dia dan dia terperanjat. Tapi bila Pak Din datang, Pak Din dia tak menurun, tapi bila dia tengok laki dia je, Pak Din tengok Pak Din, saya punya orang kata isteri, lepas dia terperanjat sebab apa, dia tak kasih monyet tu makan, jadi monyet tu agresif ke apa, tak tahulah, kata monyet tu ada period ke apa, tahu tercampak dan terkena itu blood stain dan dekat muka dia terperanjat. Dan akhirnya sekarang bila dia malam je, dia tengok saya, abang, bang, bang takut bang. Saya tengok sampai reaksi dia meniru cara nada suara reaksi gayanya monyet. Tapi kesian, the female human, not female ape. Alamak, hanya kau monyet, kenapa kau kata manusia female human? Kau dah datang period, kau kacau pula female human pula. Dan akhirnya mungkin dia lapar, dan kerana keadaan period dia tu efek dia punya mindset, you see. Dan akhirnya dia jadi emosi, mungkin dia naik ganas, dia tekan pula perempuan tu, dan titisan darah daripada period dia tu habis kena badan, body dan muka wanita tu. Sebab dia grip asyik baik suami dia cepat-cepat
tampukkan monyet tu keluar ke si. Bayangkan kalau dia gigit monyet tu gigit dia, dan akhirnya dia tersampuk. Dia Pak Lee cakap, kau tahu tak, minta maaf Pak Lee tak pernah kes kronik yang teramat sangat ini. Pak cakap, suami sebenarnya isteri kau ni dah tersampuk, orang kata semangat, orang kata penyerangan monyet yang waktu dalam keadaan tak bersih, dan kerana dia lapar. Nombor satu, dia lapar monyet tu, dan nombor satu, dia agresif sebab keadaan period tu bikin dia agresif. Mind power dia tak boleh kontrol dan period, dan akhirnya dia jadi female. That's why Casey, female animals, diorang ada satu female gorilla dan female animal, diorang ada satu behavior of female human tau. Diorang ada jealousy Casey, dan diorang ada instinct. That's why orang kata female gorilla, diorang ada sifat jealous tau. When they look at, kalau zookeeper dia dekat zoo pay attention dengan female human, nanti dia nak jealous. Itu kadang-kadang dia boleh mengamuk pasal female gorilla ni rasa kenapa the zookeeper tu tak nak pay attention dengan dia. Don't play fool tau. Female gorilla ni ada mewarisi satu-satunya haiwan binatang yang mewarisi karakter of female human is female gorilla ke si. Diorang ada tu naluri jealousy juga ke si, walaupun diorang animal you see. Dan akhirnya Pak Din bantu, dan Pak Din cakap, Pak Din nak pegang dia macam nak cekap-cekap. Pak Din macam gaya monyet, dia duduk macam tersipu gitu. Dalam bang, kenapa bang? Dia macam betul-betul reaksi monyet dan suara monyet macam gitu. Dan akhirnya Pak Din cakap, kau sabar. Jadi Pak Din buat satu, Pak Din siramkan apa yang ada kat badan dia tu, dekat muka dia, dan Pak Din suruh dia minum, dan buat satu ilmiah lah. Akhirnya dapat dia settle. Itu pasal Pak Din cakap, siapa-siapa kalau pergi ke sama ada dekat dekat tempat apa Thompson Road kan ada monyet. Kalau nombor satu dekat ini Casey, dekat apa yang dipakai tu tadi Pak Din cakap itu, ya Allah mak lupa aku, Merici Reservoir. You don't ever give makan. Kita beri kasihan, kita sayang binatang. Tapi bagaimana kalau malam tak bau berjumpa monyet dalam keadaan agresif sebab datang uzur dia dan menjadi wild, dan akhirnya dia menyerang kau bila kau tak kasih makan. Tapi Pak Din dapat satu kes kronik yang teramat sangat. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, terima kasih pada semua yang mendengar Misteri Jam 12. Kisi akan jumpa anda esok. Ya, jangan lupa esok hujung minggu ini Anugerah Planet Muzik hari Sabtu 8 PM akan bersama dengan anda. Jangan lupa untuk saksikan APM. APM tahun ini akan menjadi pengacara Za Ismail, Nabila Huda dan juga Desta dari Singapura, Malaysia dan Indonesia. Dan penyampai-penyampai anugerah pun wow, bukan calang-calang orang. Antaranya ada seorang penyampai dari Malaysia yang kontroversi baru-baru ini memakai baju yang begitu ketat. Ya, beliau akan muncul untuk menyampaikan anugerah di APM. Siapakah yang dimaksudkan tu? Yang penting saya tidak akan menyampaikan anugerah dengan dia. Kalau tidak, balik tidur luar, saudara. Ya, terima kasih pada anda semua. Terus mendengar Rock Hits sampai pukul 4 pagi. Bye-bye.